Okey, baik. Assalamualaikum. Hari ni kita akan bercakap pasal filem The Matrix Revolution. Okey, sebelum ni aku dah bercakap pasal filem The Matrix yang first punya 1999. Lepas tu aku bercakap pasal filem The Matrix Reloaded. So hari ni kita akan bercakap pasal The Matrix Revolution. Ini adalah merupakan filem ketiga lah dalam franchise The Matrix. Okey, tapi sebelum aku bercakap dengan lebih lanjut, okey, kita intro dulu. Okay, The Matrix Revolution ni ialah sebuah filem terakhir lah dalam franchise trilogy The Matrix. Okay, dan ianya merupakan kesinambungan terus daripada filem The Matrix Reloaded. So kalau siapa yang mungkin tak tengok The Matrix yang first tu, mungkin diorang boleh still hadam lagi lah konsep filem ni. Tapi aku suggest siapa yang nak tonton The Matrix Reloaded dan juga The Matrix Revolution, boleh tonton The Matrix dulu, satu yang 1999 tu. Okay, dalam filem The Matrix Revolution ni kita dipersembahkan dengan bahagian akhir lah filem The Matrix Reloaded, di mana waktu tu kapal Nebuchadnezzar tu yang milik Morpheus tu dah habis lah, dah musnah. So sekarang ni mesin tu dah jumpa Zion dan diorang nak attack Zion lah. Okay, dan sekarang ni Neo dengan Trinity plan untuk pergi ke bandar mesin untuk deal dengan mesin tersebut. Diorang deal yang diorang boleh musnahkan Smith. Kalau kau boleh macam mana kalau Neo tu boleh musnahkan Smith, Agent Smith yang virus tu, maka the machine patut stop attack. Sebab the machine tu sendiri tak boleh kawal the Smith. Smith tu kan ialah virus. Sebenarnya Smith ni berkhidmat untuk the machine. Tapi Smith ni Agent Smith ni dah makin melilau, makin tak ketahuan hala, uncontrollable. Even the machine pun tak boleh control dia. So Neo tawarkan untuk control Agent Smith ni, musnahkan Agent Smith dan betulkan balik keadaan dalam The Matrix. Dan sebagai balasan, mesin ni akan stop berlawan dengan Zion. So Zion tu tak akan diserang lah. Okay, so adakah benda ni berjaya? Adakah deal tu berjaya? Dan adakah Zion akan musnah? Itulah kesudahan filem ni. Filem ni boleh dikatakan sebagai bahagian akhir daripada The Matrix Reloaded. So kalau siapa yang tak tonton The Matrix Reloaded, memang part 2 ni memang sangat-sangat kurang faham lah. Sebab dalam filem ni, kalau dia nak dibandingkan dengan filem The Matrix Reloaded, nak dibandingkan dengan The Matrix, filem kali ni lebih banyak situasi dekat Zion. Okay, so kita duduk bayangkan Zion tu rupa macam mana. Yes, dalam The Matrix Revolution ni kita akan banyak tengok bahagian-bahagian bandar Zion tu. Walaupun tidaklah terlalu banyak, sebab waktu tu mungkin CGI nya tidaklah sebagus mana. Tapi aku rasa impress lah juga dengan CGI. Aku cakap sekali lagi. Okay, bahagian yang aku paling suka dalam filem The Matrix Revolution ialah macam mana dia orang implement action. Dalam filem ni, bahagian aku boleh katakan yang ianya ialah action feast, macam pesta aksi. Sebab daripada awal sampai akhir, kalau The Matrix Reloaded, dia masih fokus kepada penceritaan. Tapi dalam The Matrix Revolution ni, dia lebih kepada macam nak menyelesaikan masalah-masalah yang dah berlaku dalam The Matrix Reloaded. So dalam filem ni lebih kepada action. Antara seperti mana yang kita tahu, awal-awal filem ni mungkin akan ada macam cakap-cakap, action sikit-sikit. Tapi bila saat The Machine serang Zion tu, itu adalah bahagian yang paling best sekali. Sebab aku agak terkejut lah, macam aku cakap tadi, ada CGI kan, tentang CGI dah. Sebab CGI untuk bahagian scene serangan Zion tu, di mana The Machine ni attack Zion, memang sangat-sangat awesome. Sebab filem ni diterbitkan pada tahun 2003 dan aku rasa CGI dalam filem ni memang cukup impressive dan boleh dikatakan sangat-sangat hebat. Kan, kalau nak tengok bahagian macam contohnya dia orang gerakkan robot tu yang boleh kontrol pakai manusia tu, wow, memang sangat-sangat cool. Dan aku rasa bahagian yang paling best sekali dalam The Matrix untuk penamat, untuk action, ini ya filem dia. Kalau nak bandingkan action dalam filem The Matrix, bandingkan action dalam filem The Matrix Reloaded, The Matrix Revolution ni ialah macam
darjat tertinggi lah, macam tu boleh katakan darjat tertinggi dalam action filem dia. Dan walaupun adalah beberapa kekurangan, seperti ada setengah action dia orang macam tak boleh nak buat dengan manusia yang betul, so dia orang terpaksa replace dengan CGI. So benda tu akan nampak macam kekurangan lah sikit, tapi it still boleh dimaafkan sebab the continuity of the action dan dia punya dia punya visual dan juga dia punya vision tu memang sangat-sangat menakjubkan. Apa yang aku boleh cakap dalam filem ni, kita akan tengok macam mana siapa yang faham The Matrix tu, dia akan tengok lah macam mana apa yang terjadi daripada The Matrix 1, The Matrix 2, The Matrix 3. Dan yang paling penting sekali disebabkan pada sekarang ni kita dah tahu bahawa The Matrix akan disambung ke The Matrix 4. Jadi mungkin The Matrix Revolution ni akan mungkin memberi sedikit clue macam tu. Sebab kita tahu dalam filem The Matrix Revolution ni Neo dah mati, Trinity dah mati. So macam mana dia orang ni boleh kembali balik dalam The Matrix 4 nanti? So benda-benda tu akan menjadi persoalan yang mungkin akan terjawab dalam The Matrix 4. Tapi kalau ada sebab yang munasabah, aku pun tak tahulah, sebab aku rasakan the end of The Matrix tu adalah sangat-sangat bagus dan cukup takat tu saja. Tapi diorang nak gagahkan juga buat part 4, buatlah silakan, tapi harapnya continuity dalam Matrix 4 nanti taklah merosakkan the trilogy yang asal. Benda yang kurang lah pasal filem The Matrix Revolution ni ialah disebabkan filem ni ada terlalu banyak watak-watak yang kecil-kecil lah, macam Merovingian. Lepas tu macam aku rindu sangat lah dengan watak The Twin dalam filem kedua tu, sebab itu adalah one of my favourite aku. Tapi sayangnya watak The Twin tu dah dimatikan dalam Reloaded, so tak boleh nak buat apa lah. So kalau harap aku expect sebenarnya The Twin tu kembali dalam filem yang ketiga ni, tapi tak ada. Hanya ada Niobe. Aku keliru pula Niobe dengan Nairobi. Nairobi tu yang Manihis tu. Okay, so far kalau siapa yang ada perbezaan, macam setiap filem ni akan ada perbezaan dia. Okey, contohnya The Matrix 1 kita lebih fokus kepada the beginning of Neo, macam mana Neo menjadi Neo. Dan the Matrix Reloaded lebih kepada action di dalam The Matrix. So dalam The Matrix Revolution ni lebih kepada action di Zion. So kalau kata siapa yang mungkin gagal nak hadam macam mana cerita ni berlaku, korang bayang macam ni saja. Korang bayang bahawa The Matrix itu ibarat sebuah dunia dalam komputer, dan kena bayangkan orang-orang yang di dalam The Matrix itu ialah program yang kita install dekat dalam laptop tu, tapi program dalam bentuk logo. Tapi sekarang ni bayangkan kata logo tu dimanusiakan, di dalam bentuk manusia kan. Macam itulah senangnya nak hafal The Matrix ni. Tapi mungkin ada jugalah yang gagal nak hadam. Tapi kalau tengok banyak kali, mungkin aku boleh faham. Aku pun dulu masa aku tengok The Matrix yang trilogy yang asal dulu ketika umur aku belas tahun, aku pun tak faham. Aku tengok layar actionnya, siap beli VCD original lagi. Dah sekarang ni umur dah 30, bila aku tengok balik, okey, macam tu cerita, baru aku faham kan. Dan beruntunglah juga sebab faham kan, at least lah. Sebab filem ni tak adalah susah sangat pun, cuma kita perlu betulkan mindset macam mana kita nak hadam filem The Matrix tu kan. Okay, itu sajalah perkongsian ringkas aku berkenaan dengan filem The Matrix Revolution. Untuk filem ni kalau dibandingkan dengan filem Reloaded dengan The Matrix, filem ni aku boleh bagi 4 bintang. Sebab the balance antara Reloaded dengan Revolution memang sangat-sangat sama. Pada aku sama saja, dia punya action, dia punya penceritaan. Sebab Reloaded ni ialah part 1, Revolution ialah part 2. So both films ni perlu disambung bersama supaya menjadi sebuah cerita yang bagus. So dua-dua ni balance lah. Okay, so itu sahajalah ringkas sahaja perkongsian aku berkenaan dengan filem The Matrix The Matrix Revolution. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.